Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada yang kata laporan ini buat malu Sanusi saja. Ada yang kata laporan ini betul-betul membuatkan Sanusi kantoi. Ada juga yang kata laporan ini betul-betul membuat Sanusi terdiam, bisu dan tak dapat jawab langsung. Ini dipetik daripada Harapan Daily dengan tajuk Menteri Besar Kedah bising pungpang tapi Selangor yang siap. Apa cerita? Ikuti terus ulasan selepas ini. Namun demikian, kita nak lihat dulu. Sanusi memang suka buat pungpang. Beliau aktif satu ketika dulu di TikTok. Beliau juga aktif dalam beberapa media sosial. Ini menyebabkan beberapa orang netizen menyindir beliau dengan mengatakan bahawa suka buat pungpang tapi kerja tak pernah siap-siap berkaitan apa yang dipungpang-pungpangkan banding dengan seorang lagi menteri besar yang pernah dan masih dalam proses mahkamah untuk Sanusi berkaitan dengan penghinaan. Menteri Besar Selangor, Amiruddin Syari, pernah didakwa diejek oleh Sanusi. Kononnya kurang inci dengan merujuk kepada ketinggian Menteri Besar Selangor tersebut. Namun apa yang mengejutkan kita ialah walaupun Menteri Besar Selangor itu tak suka pungpang, tapi kerja pula tiba-tiba siap. Ada seorang penulis di Facebook, reaksi seorang penulis Facebook mengatakan kepada dalam laporan ini menyebut, "Wei orang Kedah, hang pak tak malu ka?" Kata beliau, "Pungpang Menteri Besar Kedah, hang pak dok muhong. Rakyat konon nak buat litar lumba kat Sungai Petani Kedah." Itu adalah reaksi seorang pengguna Facebook yang menggunakan nama Desa HM selepas Selangor sudah memiliki satu lagi litar lumba di Baranang, Hulu Langat. Menggunakan dialek utara, lelaki itu menyifatkan kawasan litar di Kedah sesuai untuk lembu berlumba di situ. Dari tahun 2017 lagi, dok gebang bunyi macam guru musim tengkujuh. Sampailah ke Lani. Litar hampa sesuai dengan geng lembu Bukit Coreah. Je yang lumba kat situ, kata beliau. Berbeza dengan Menteri Besar kami, merujuk kepada Menteri Besar Selangor, tak heboh pun, tak ada dalam TikTok pun. Tahu-tahu saja siap. Macam itu barulah Menteri Besar yang ada kelas, kata beliau dengan merujuk kepada Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari. Nasib baik Pak Haji Selangor. Pak Haji orang Selangor, taklah malu sangat. Sindir lelaki itu lagi. Pada 16 Ogos 2022, Sanusi dilapor berkata bahawa hasrat negeri itu untuk memiliki litar lumba bertaraf antarabangsa bakal tercapai selepas litar bernilai 75 juta ringgit bakal dibina dalam tempoh terdekat. Namun demikian, itulah yang menjadi ejekan sindiran daripada netizen apabila mereka kata ia hanya terus menjadi pembinaan dalam tempoh terdekat dan tak siap-siap lagi. Beliau berkata, litar lumba. Sanusi berkata, litar lumba antarabangsa Sungai Petani bakal dibangunkan di tanah milik Menteri Besar Kedah Incorporated MBI di kawasan seluas 60 hektar. Katanya, semua sedia maklum bahawa pelan asal yang dirancang adalah litar lumba rakyat dan pelan itu juga telah beberapa kali dipindah menyebabkan tertangguh begitu lama dan menyebabkan kos asal meningkat. Berikutan itu katanya kerajaan negeri bersetuju meneruskan pelan perancangan akhir dengan meningkatkannya
kepada litar lumba antarabangsa Sungai Petani yang dilengkapi pusat komersial lain. Namun menurut laporan Cosmo pada 1 November tahun lalu, seorang peminat sukan permotoran kecewa apabila projek litar lumba di Ambangan Heights, Bandar Aman Jaya yang dibina 2017 lalu didakwa terbengkalai. Tinjauan Cosmo di situ mendapati tapak litar seluas 40 hektar itu ditumbuhi semak semun dan laluan masuk dijadikan tempat pembuangan sampah haram. Bagaimanapun pada sidang Dewan Undangan Negeri Dun Kedah pada 1 Disember tahun lepas, Sanusi mendakwa projek litar lumba Sungai Petani bukanlah usaha beliau. Sebaliknya, ia berlaku ketika era Barisan Nasional BN pada tahun 2014. Litar lumba ini projek tahun 2014, bukan projek Sanusi pun, tapi depa associate dengan saya sekarang. Projek 2014 diumum BN dalam manifesto pilihan raya 2013 katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu perkara paling panas daripada sinar harian. Adakah dengan ini beberapa orang ahli parlimen ataupun beberapa orang exco akan letak jawatan? Ini apabila pihak dorong boikot kekemat perlu bertanggungjawab, redakan sentimen, kata Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Keselamatan Dalam Negeri. Saudara-saudara sekalian, sekarang ini panas masih lagi membara berkait dengan kekemat apabila satu lagi cawangan kekemat dibaling dengan serangan bom api. Ini menyebabkan Sultan turut berduka cita dan telah bertitah berkait dengan isu ini. Jadi sekarang ini nak diketahui siapa yang perlu bertanggung jawab meredakan keadaan dan meradakan sentimen ini. Saifuddin menyatakan bahawa pihak dorong boikot kekemat perlu bertanggung jawab redakan sentimen. Saudara-saudara sekalian, netizen di beberapa media sosial menyatakan bahawa mereka setuju dengan kenyataan Saifuddin ini. Mereka merujuk kepada seorang yang begitu lantang mahu supaya kekemat ini diboikot. Anda mungkin tahu orangnya. Kalau tahu, tolong tulis dalam ruangan komen. Apabila pendapat Anda, adakah Anda juga sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh Menteri KDN ini? Yaitu pihak dorong boikot kekemat perlu bertanggung jawab redakan sentimen ini. Namun sehingga ke waktu ini masih belum ada apa-apa kenyataan daripada mana-mana orang persendirian ataupun parti untuk meredakan sentimen tersebut. Pihak yang mendorong pemboikotan kedai serbaneka di Kekemat perlu mengambil tanggungjawab meredakan dan menghentikan terus perbuatan membakar sentimen orang ramai. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, ia susulan kejadian kedua melempar bola api ke salah sebuah kedai Kekemat di Sungai Isap, Kuantan pada jam 5 pagi Sabtu. Menurutnya, tindakan itu menimbulkan keresahan penduduk setempat dan rakyat keseluruhannya menjelang tibanya Hari Raya Aidilfitri. Keresahan rakyat ialah apakah mereka yang tidak bertanggung jawab ini akan mengambil kesempatan ketika rakyat bergembira untuk menyambut Aidilfitri dengan melempar bola api ke Kekemat. Polis memandang serius percubaan membakar Kekemat ini, yang mana insiden pertama berlaku di Kekemat Bidor, Perak pada 26 Mac lalu. Polis juga akan mengeras seluruh kekuatan untuk mengawal dan mengekalkan ketenteraman awam di negara ini. Tindakan undang-undang sudah diambil ke atas pengarah dan pengerusi eksekutif kumpulan Kekemat, KK Supermat dan pembekal stoking Zin Jian Chang dan Berhad.
Pembekal dan penjual sudah pun didakwa di mahkamah, katanya dalam satu kenyataan pada Sabtu. Tambah Saifuddin, siasatan polis mendapati 5 pasang daripada 18,000 pasang stoking bertulis Allah yang mana ia amat mengguris hati umat Islam. Jelasnya, rampasan telah dibuat, jualan sudah dihentikan, manakala pengarah kekemat juga sudah pun memohon maaf. Namun beliau berkata kejadian ini menjadi bahaya apabila ada pihak yang mengambil kesempatan meniup sentimen agama, kaum dan kelompok untuk kepentingan tertentu. Terbukti kebimbangan kita dalam isu 3R, agama, bangsa dan institusi raja, selama ini adalah berasas dan munasabah, sekalipun dipertikai oleh sesetengah pihak. Isu stalking ini menunjukkan begitu mudah emosi serta sentimen rakyat dimainkan oleh kalangan yang tidak bertanggung jawab. Menggesa dan mendorong orang ramai memboikot sesuatu jenama mungkin bukan satu kesalahan undang-undang, tetapi apabila adalah jelas menjadi suatu kesalahan apabila orang ramai bertindak menceroboh atau cuba membakar premis kekemat. Perbuatan ini boleh mengakibatkan kemusnahan harta benda dan kehilangan nyawa. PDRM akan tetap mengambil tindakan berasaskan undang-undang demi kepentingan orang ramai, jelasnya. Saifuddin turut meminta agar memberi ruang dan kepercayaan sepenuhnya kepada PDRM untuk menjalankan tugas mengesan, menangkap dan menyiasat individu yang terlibat. Ujar beliau, biar proses undang-undang berjalan demi keamanan, ketenteraman rakyat dan negara. Saya yakin rakyat terbanyak adalah kalangan yang cintakan keamanan, hidup rukun damai dan saling hormat akan perbezaan sesama kita. Mari kita bersama-sama menolak dan mengutuk keras perbuatan keganasan seumpama ini, kata beliau lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.